Toilet jadi dah, Pok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang. Hari ini berkonten sebelah petang pukul 4 petang. Okey, dengan Pak Peng Firdaus, Firdaus Bab, pegawai khas YB Brian Lai. Kita hari ini terima satu berita berita daripada bukan penduduk tempatan pun, katanya di Taman Melo ni ada gerai-gerai yang dirobohkan. Okey, memang nak dirobohkan sebab gerai tu memang kita nak pindah ke satu lokasi lain untuk pelebaran jalan, seperti yang saya komentarkan di dalam beberapa video saya sebelum ini. Satu portal ataupun berita bahasa Cina, China Press. China Press, okey, cover bekas adun yang lama. Itu siapa, Teo Wei King dan kumpulan dia lah datang ke Taman Melo. Saya tengok berita tu, dia kata penjaja dekat sana terenyaya. Okey, tak ditempatkan semula ke tempat lain. Okey, dan ada beberapa perkara lain lah yang kata MPAJ tak bantu, YB tak bantu. So 17 tahun. Katanya sudah 17 tahun berniaga dekat sana. Bukan 17 tahun, lebih daripada 20 tahun berniaga kat sana dah dia orang ni. Lebih daripada 20 tahun berniaga dekat sana. Dah untung banyak dah dia orang dah. Lepas tu dia kata ada 15 penjaja. Bukan 15. Ada 11 penjaja je. Ada 11 penjaja. Ya. Ada satu Chinese. Bukan dua Chinese, ada satu seorang je Chinese niaga depan rumah dia, sebab rumah dia dekat dengan tepi jalan Melo tu. Jalan teratai 1/1. Berhampiran Taman Melo, sebenarnya itu jalan teratai 1/1, bukannya Taman Melo. Dia jalan teratai 1/1, border antara Taman Melo dengan Bukit Teratai. Bukan 15 orang YB. Bekas YB Teo Wei King. Sorry. 11 orang saja, ya. Cumanya yang tinggal berniaga dalam kawasan tu, iaitu warga tempatan, cuma ada 8 orang. 8 orang peniaga tempatan. Okey. Alright, dia ada 11 penjaja, 8 orang sahaja warga tempatan, ya. Yang 3 tu warga asing YB. Tuan-tuan dan puan-puan yang terbaca posting China Press tu, saya nak betulkan lah. Saya nak betulkan fakta. Jangan salah fakta. Reporter China Press call lah saya. Tanya, okey, atau YB ke? Untuk lebih adil lah berita kamu. Faktanya cuma ada 13 orang, bukan 15 orang. Iaitu 8 warga tempatan dan 3 warga asing. Cerita dia lama dah cerita ni. Yang pasti bekas YB juga tahu, kerana beliau terlibat juga dengan beberapa mesyuarat bersama penjaja. Beliau tahu bahawa ada usaha untuk menempatkan semula penjaja-penjaja warga tempatan ini. Warga asing kita tak akan layan dan minta dia keluar bila-bila masalah. MPAJ akan buat penguasaan penuh. Okey, ya, kita faham masa PKP suruh pindah. Dan bila lagi? PKP ni tak tahu bila habisnya. Kan? Kalau nak tunggu PKP habis baru nak pindah, sedangkan kawasan tersebut ada keperluan untuk dilebarkan, dah mendesak pun, tak tahu PKP ni bila akan habis, tak tahu bila mereka akan pindah. Faham tak? Ya. 2 orang warga peniaga Cina, bukan 2 orang. Dia seorang saja, seorang saja peniaga Cina. Salah fakta tu. Okey. Seperti komentar saya sebelum-sebelum ni, dah lama kita bincangkan, dah bertahun-tahun bagaimana cara kita nak bantu penjaja-penjaja ni untuk boleh berniaga di tempat lain. Bertahun-tahun kita bincangkan di peringkat MPAJ, di peringkat pentadbiran kita di Pejabat Adun Teratai. Begitu juga dengan penduduk-penduduk dalam kawasan Taman Melo dan juga Taman Bukit Teratai. Dan
komen daripada penduduk memang sukalah sebab tempat ni akan jadi lebih lancar apabila dilebarkan nanti. Ya. Itu cerita asasnya lah. Okey. Jadi saya tak nak cakap, tak nak sembang dia. Jadi saya dengan Pak Pen hari ini bawa tuan-tuan ke lokasi. Ke lokasi tempat penjajaan ni. Okey, ke lokasi gerai-gerai penjajah tepi jalan ni. Okey, untuk kita rakamkan sedikit info dan bukti bahawa penjajah-penjajah ini memang perlu dibantu sebenarnya. Perlu dibantu. Kami bukan kejam. Kami tempatkan mereka di tempat yang pasti mereka boleh berniaga. Okey. Ada satu anti Cina ni, dia memang dah tak nak berniaga dah, dia kata. Tak tahu lagi kita interview dia. Okey. Dia tak nak berniaga dah. Dia cuma kata ada kawan-kawan datang, okey, untuk minum teh, dia akan jemput datang rumah. Jadi dia bukan nak berniaga dekat rumah, tapi ada kawan-kawan yang datang, dia suka sembang dengan kawan-kawan dia, jadi minum teh dekat rumah dia. Dia dah tak larat, dah tua, kata dia nak berniaga, dia tak nak berniaga. Ya. Ini satu kesilapan daripada saudari T. Wei King mengatakan kawasan ini ada 15 penjajah, bukan 15, cuma ada 11. Okey, katanya sudah 17 tahun berniaga sini, bukan, lebih daripada 20 tahun. Dan juga katanya ada 2 orang Chinese, bukan, cuma ada 1 saja anti. Kita ada banyak meeting, kita ada minit-minit mesyuarat pun, persetujuan dan hala tuju untuk membantu diorang ni. Okey. Yalah, tamu cakaplah, kita tengoklah keadaan dekat sini. Kita tengok. Sebab nak menjawab bukan tuduhan juga, tuduhan kepada MPAJ dan kami lah. Sebab MPAJ tu saya ahli macam MPAJ. dan saya ini bekerja di bawah YB Brian Lai. Jadi saya kena berikan penjelasan supaya tak ada kekeliruan. Penting sangat. Saya tak nak mereka yang membaca berita di China Press ini tersalah faham. Oleh itu saya nak betulkan. Jom kita pergi tengok. Okey, ini rumah anti, rumah anti, apa lupa nama dia. Ini adalah salah seorang penjajah lah, penjajah, dan yang berbangsa Cina ini seorang aja. Ini dengan Pak Pen lah, dengan Firdaus. Dia seorang aja, bukan 2. Okey. Kedai dia dekat ni je, depan rumah dia je. Depan rumah dia je. Depan rumah dia je. Ni. Okey. Ini kedai dia lah. Okey. 大家好，大家下午好。这个是安迪已经在这里摆档了，大概20年有吧？30多年。30多年，30 tahun dah berniaga dekat sini. Dia bukan 20 tahun 30 tahun dah anti ni berniaga dekat sini. Okay, the first question saya nak tanya anti. Anti berniaga kat depan ni kan? Jalan teratai satu sok satu. First question. Berapa ramai orang berniaga dekat sini Chinese? Saya saja. 只有你一个人摆档在这里，不是2个人。没有。OK， 谢谢。第二个，你同意不同意？那个 MPAJ 讲要开大路，然后要拆你的这个店，OK 不 OK？ 我们同意了啊。 So saya bertanya pada anti ni, adakah anti sedar dan bersetuju dengan tindakan MPAJ nak luaskan jalan ni dengan merobohkan kedai ni? Anti okey ke? OK。 Tak ada isu, ada isu ke? 我没有讲什么。 Tak ada isu Dan akhirnya YB Brian sendiri dah menjanjikan akan menyumbang RM1,000 kepada setiap peniaga yang terjejas untuk dirobohkan bagi tujuan melebarkan jalan dan keseluruhan penduduk Taman Sagar, Taman Melo, Taman Bukit Teratai dapat melalui Jalan Melo ini dengan lebih smooth dengan jalan yang besar. Okey Anti, itu saja daripada saya. Sesi Anti. Atau Anti nak cakap apa-apa? 没有什么讲了，因为我们买了这样久啊，政府都差不多对我们都不是怎样啊，都很好嘛，又没有什么来收教我们啊。我们在这里卖，他知道我是老人家一个人卖，以前是我丈夫有帮扶的，因为我丈夫现在过身了。 只是我一个而已，因为我60多岁，你叫我去哪里，我都不知道要去哪里卖。所以我等他拆了我才走了我同意了。Okay, thank you Anti. Thank you. Nama Anti apa tadi, lupa saya. Lam Sui. Anti Lam
Okey, itulah okeylah anti lam. Okey. Okey. Okey, bagi tahu dekat dia kita akan buat satu PC. Okey, itulah dia satu anti yang berniaga di sini, dia seorang aja. Kalau saya tipu dia beritahu sendiri. Okey, dia seorang aja berniaga. Anti satu Cina je, bukan dua. So saya harap saudari Tu Wei Keng berhati-hati dengan kenyataan yang salah lah. Okey, kita lihat kedai dia pada dekat. Inilah kedai dia. Okey, ini kedai dia. Hanya lebih kurang 1,5 meter daripada jalan besar yang bakal dilebarkan. Ini kedai dia lah, kedai yang buruk-buruk ni lah ya, kedai dia. Okey, dah 30 tahun dia kata berniaga, bukan 17 tahun. Okey, ini kedai dia, dekat sangat dengan jalan. So anti tu dasarkan kedai dia. Lagi sekali, buat sikit. Okey, anti tu dasarkan dia berniaga sini 30 tahun. Pertama, dia orang lama dekat sini 30 tahun. Dia sini bagi tahu hanya dia seorang berniaga Chinese sepanjang jalan ni. Dia seorang peniaga Chinese yang akan dirobohkan. Dan dia sedar tindakan MPAJ selama ini tidak pernah mengganggu dia untuk berniaga selama ini. Namun demikian, dia tahu perluasan jalan ini diperlukan untuk memberi keselesaan. Kerana jalan ini dah seolah-olah jalan utama dah kepada penduduk. Jadi tuduhan-tuduhan pada China Press, individu-individu dalam China Press itu hanyalah untuk melarikan publicity, dan kita tak tahu dia dapat kebenaran atau tidak daripada peringkat tertinggi kerana dia menggunakan jawatan dia. Maka kita tak pasti apa niat sebenar dia. Okey, itu komentar daripada Pak Pen Firdaus. Boleh ikut juga, boleh follow Pak Pen Firdaus dalam Facebook dia Pak Pen Firdaus. Pak Pen space Firdaus. Okey, sebelum tu sebelum kita teruskan ke gerai-gerai yang lain, bersedia untuk menonton lebih panjang lagi, tak ada yang kelakar. Hari ini semuanya serius. Mungkin sampai 20 minit, mungkin sampai 30 minit video ini. Harap semua dapat terus setia dengan saya sehingga hujung siaran. Okey, kita pergi ke kedai yang lain pula. Kita pergi kedai yang kedua. Tadi kedai yang pertama kita singgah kedai satu anti Lama, kenapa rambut saya macam ni? Panjang dah, tak sempat nak gunting. Okey, kita pergi gerai yang kedua lah. Gerai yang kedua. Dan gerai inilah gerai yang pertama, gerai warga asing. Yang dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing. Jadi kita memang tak berikan mereka penempatan lah. InsyaAllah hujung bulan ni kita akan buat penguasaan dan perubahan struktur gerai ni. Kita tengok gerai dia. Okey, inilah gerainya. Kita tengok dekat sikit. Samalah sebaris dengan satu jalan dengan kedai anti tadi. Okey, inilah kedai dia. Kedai ni kedai tom yum kedai tom yum. Okey. Warga asing lah yang kendalikan. Jadi kita akan robohkan terus je lah. Okey, kita pergi ke kedai seterusnya. Yang paling dekat di belakang saya tu tak salah saya kedai gunting rambut kedai pakcik ni yang saya sebutkan sebelum ni. Kita akan bantu untuk dia berpindah ke satu lokasi lain supaya dia dapat meneruskan perniagaan dia. Jom kita pergi. Okey, Pak Pen tolong rakam. Dia kata holding saya tu tak bagus, nak kena beli yang bagus sikit. Okey, di belakang saya ni gerai satu pakcik lah yang saya sebutkan sebelum ni. Gerai ni berniaga lama juga dah. Saya ingat pun memang lebih kurang 30 tahun juga di sini. Mungkin daripada muda sampai dah tua. Pakcik ni tak kahwin, saya lupa nama dia apa. Okey, dan dia umur dia dekat 70 tahun. Dan dia tak berkahwin, kita boleh katakan dia sebatang kara lah. Dan ini yang saya akan bantu lebih lagi. Selain daripada RM1,000 yang diberikan oleh YB Brian Lai, saya akan bantu dia mencari tempat yang sesuai di lokasi dekat-dekat ni lah.
Okay, jom kita pergi tengok. Okey, apa kedai apa tu? Kedai gunting. Lupa kedai gunting Okey, pause. Gambaran hadapan. Inilah gambaran hadapan kedai gunting ini. Yang mana Pak Cik ni berniaga lebih daripada mungkin 30 tahun dan keadaannya memang naif lah. Cuma dia ada banyak barang dekat dalam ni, ada banyak barang. Yang pasti ada 2 aircon dan juga perabot-perabot berkaitan dengan perniagaan gunting rambut beliau lah. Jom kita pergi kedai yang lain pula. Okey, ini kedai warga asing yang kedua. Tadi yang pertama kedai Tom Yam, ini kedai warga asing kedai Aceh. Okey, kedai Aceh. Dah lama juga dia berniaga dekat sini. Tapak ini diteroka oleh orang tempatan, dia buat bangunan, okey, dan akhirnya disewakan kepada warga asing. Ini yang kita panggil Alibaba. Okey, kita tak akan sokong mana-mana Alibaba. Tak ada lesen dah, lama tak ada lesen dah. Jadi warga asing ni kita langsung tak beri penempatan dan MPAJ akan buat penguasaan sebab ini warga asing yang kedua. Jom, warga asing. Okey, ini kedai warga asing yang ketiga, kedai jual makanan. Samalah keadaannya. Yang mana kedai ini dulu kepunyaan warga tempatan disewakan kepada warga asing sepenuhnya. Ini kedai makan, dia beroperasi pagi sampai tengah hari. Malam tempat ni akan jadi tempat lepak warga asing. Dia akan berlonggok malam-malam dekat sini. Boleh dikatakan akan menimbulkan macam-macam kacau ganggu dalam kawasan ni. Boleh tengok sekeliling. Kamu sewa sini? Berapa sewa sebulan? 500. Bayar ke siapa? Gerai yang ditinggalkan ini disewakan pula, disubkan. Sub sewa kepada satu orang lain pula, satu pihak lain, sebanyak RM500. Tengok kedai kecil ni RM500. Okey. Kita panggil Tuan Tanah Kedaung. Tuan Tanah Kedaung. Tuan-tuan, inilah hakikat yang berlaku dalam kawasan kita. Okey, yang mana hal begini banyak berlaku. Dan kami di MPAJ sedang berusaha untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini secara berperingkat. Kerana walaupun mereka ini warga asing, kita perlu juga bertindak berasaskan sifat kemanusiaan. Kita nasihatkan mereka, pindahlah cari tempat lain. You macam mana pun you nak hidup, you carilah cara you nak hidup, bekerja dan sebagainya. Kita tak akan dapat bantu you dari segi kata akan melanggar undang-undang negara kita. Inilah keadaannya. Ini sub sewa. Okey, ini kedai Cik Wan. Asalnya kedai ini diteroka oleh ibu beliau, nama Hasmah. Nama Asmana. Nama Asmana. Okey, lama juga berniaga di sini daripada ibunya, daripada ibu. Sekarang ini diwariskan kepada anak beliau. Nama Cik Wan lah. Okey, kawan lama saya. Okey, kita memang pernah berurusan banyak hal. Okey, dan beliau membesar di sini kerana mak beliau berniaga di sini. Dan beliau telah setuju untuk berpindah atas nama Cik Wan lah. Okey, bukan ibunya yang Asmana ini. Okey, ibunya ni pindah juga tapi dia dah berniaga, dia buka restoran lain. Asalnya berniaga kecil di sini, ibunya telah berniaga buka restoran di Tasik Tambahan, besar restoran dia. Nama dia Asmana, restoran Asmana di Tasik Tambahan, dekat dengan sekolah agama. Kedai ini dimiliki pula oleh anaknya Encik Wan. Encik Wan ini telah dipindahkan ke satu gerai majlis, BOT majlis di Bandar Baru Ampang, iaitu gerai BOT Pangsapuri Seri Nilam. Tak tahulah saya, daripada itu tadi nak sebut Seri Nilam ni tersasul je. Inilah keadaan kedai ni yang dah dibuka sendiri. Okey, dan beliau telah mula berniaga di kawasan lain yang telah ditetapkan. Berapa lama proses nak buat ni, nak pindahkan ni? Proses memindah ni sepatutnya kita target bulan ini siap lah. Bulan ini siap, sepatutnya hujung bulan ini
semua struktur yang buruk-buruk ni tak ada di sini. Itu target saya dan kami di MPAJ. Okey, ini satu lagi kedai yang dah tak berniaga dan sedang berusaha untuk berpindah. Kedai Kak Mas. Kak Mas jual nasi campur. Okey, daripada pagi sampai tengah hari. Beliau telah berpindah di seberang jalan je. Di Taman Melo juga, tapi nama taman tu Taman Tasik Tambahan, tepi jalan. Gerai yang sekarang ini kita masukkan nama dia Gerai Yupen, di tepi jalan besar. Okey, sekarang ni gerai itu sedang dibaiki. Dia tengah buat pengubahsuaian untuk pembaikan dan pembersihan lah. Bersedia untuk Kak Mas ini masuk berniaga ke sana. Di belakang saya ni itulah kedai dia. Okey, inilah kedai dia yang dah dikosongkan dan tak berniaga lagi. Sekali dengan burger akan pindah Sekali-sekali. Burger tu sebenarnya menumpang dekat kedai ni. Jadi dia nanti berurusan terus dengan owner kedai ni lah, gerai ni lah. Okey, ini yang terakhir, gerai yang terakhir dan gerai yang mula-mula sekali berpindah dan merobohkan struktur dia sendiri. Nak bagi tahu geng-geng tu, okey, yang datang kemari ambil gambar. Gerai ini secara sukarelanya dibuka sendiri oleh penjaja. Ini nama kedai ni Asmah Tom Yum Gearbox. Owner dia nama Encik Wan lah. Okey, kedai ni telah ditinggalkan sedikit ini sebab dia takut nak buka. Kalau kita nampak ada lagi TNB okey, wire TNB yang TNB perlu putuskan dulu bekalan sebab tak selamat. Okey, selepas dia putuskan bekalan nanti dia akan terus bukalah. Okey, selebih je kalau tengok struktur dia lain yang konkret ini kita MPAJ akan bersihkanlah, kembalikan semula keadaan asal sebelum usaha melebarkan jalan ni dibuat untuk masa akan datang. So saya rasa kita perlu tengok satu dua kedai yang Kak Mas ini yang tengah renovation kedai dia. Kita bawa you pergi sana semua tengok. Okey, dan juga kita mungkin akhiri dengan kedai Cik Wan lah. Kita pergi kedai Cik Wan nanti. Kedai ini yang dah berpindah tu kita boleh tengok tempat tu lebih baik daripada tempat ini. Okey, kita di Jalan Putra Jalan Putra di bawah sana tu daripada Taman Muda nak pergi ke Lembah Jaya. Okey, sekarang ni saya di lokasi gerai baru Kak Mas tadi yang saya sebutkan tadi di kedai Yupen. Okey, inilah kedai dia. Dia okey, ini nama kedai Yupen lah. Kedai di tepi jalan yang dulu kerajaan dulu buat sampai hari ini diwarisi. Sebenarnya susah juga nak cakap gerai tepi jalan macam ni. Okey, inilah kedai dia. Okey, ini kedai dia, kedai Yupen lah. Okey. Dia sedang kemas-kemas, nampak kursi meja, sepa-sepa. Okey. Saya boleh nampak dekat sini dia buat wiring baru. Okey, dia akan berpindah ke sini lah. Dia akan berpindah ke sini. Okey. Dan saya percaya kawasan ni ada potensi perniagaan dan customer dia pun tak jauh nak datang daripada sanalah Taman Mendung. Sana itu tapak. Tapak gerai yang tadi tu yang kita tunjuk. Inilah kedai Kak Mas. Katanya akan beroperasi minggu depan. Siapa yang tengok video saya ni, datanglah support Kak Mas. Kedai dekat sini je. Makan tengah hari dia sedap. Okey, lepas tu murah. Murah tu maksud tak mahal lah. Okey, kita pergi ke gerai yang terakhir. Kita tinjau gerai Asmah Tom Yum. Orang pertama pindah dan merobohkan gerai dia yang tadi di Taman Melo. Dia pindah ke gerai MPAJ. Gerai MPAJ yang sewa dengan MPAJ tapi tak mahal. Okey, tapi tempat tu lebih baik. Lebih baik, potensi perniagaan lebih tinggi lagi. Okey, jom kita pergi. Okey, kita dah sampai dekat Taman Seri Baru. Nama dia Taman Seri Baru. Yang mana gerai Asmah Tom Yum di kepala simpang di Taman Melo yang dah dirobohkan tu dia pindah ke satu gerai MPAJ. Di sini ada gerai MPAJ, ada 2, 4, 5 unit gerai. Okey, gerai Encik Wan atau Asmah Tom Yum ini sebelah hujung sekali lah. Jom kita pergi tengok. Mana rakan-rakan yang baca berita di channel press tu, mainlah tengok-tengok gerai ni. Bagus ke tak bagus dia berniaga. Ini gerai MPAJ lah. Dia ada 5 unit, semuanya berniaga kedai makan lah. Okey, ini gerai Cik Wan tu. Tuan-tuan boleh tengok gerai Cik Wan ni macam mana besar dia. Okey. Sewa betul. Dia ada sewa dekat. Tapi tak banyak lah, tak salah saya 200-300 je sewa dia sebulan. Okey, inilah gerai Cik Wan tu.
Rasanya nampak macam Cik Wan tak ada. Kalau Cik Wan ada, kita boleh interview dia. Okey. Ke sana tasik tambahan. Okey, ke sana tasik permai. Ini dia. Okey, ini nama dia Taman Seri Baru. Okey, inilah kedai dia. Tengok. Okey, saya diberitahu Cik Wan dia dah berniaga lebih kurang 2 bulan tak salah saya dekat sini. Baguslah berniaganya. Lebih bagus daripada tempat asal di Taman Melo tu lah. Okey, kita tengok dia berniaga apa. Lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus. Dia ada ramai pekerja, tak saya ada 8 orang ke 10 orang kerja dia. Tengok. Dia berniaga di sini. Di tepi jalan berniaga. Okay. Cantiklah. Cik Wan buat kedai MPAJ ni jadi cantik dan menarik. Okey, itulah komentar saya hari ini berkaitan dengan artikel yang diberitakan oleh China Press, memetik beberapa perkara daripada saudari Tu Wei King, okay, yang salah fakta. Saya betulkan fakta. Yang penting sekali kita tempatkan semula penjaja ini. Seperti yang tuan-tuan lihat, penjaja-penjaja ini saya tempatkan lokasi yang memang mereka boleh berniaga. Ya. Bukannya saya pindahkan mereka di tepi hutan atau di tempat yang mati. Tak. Kami tak kejam macam tu. Kami uruskan mereka ke tempat yang ada potensi perniagaan. Dan buktinya kedai Cik Wan ini, Asma Tom Yam ini, saya kira 100% lebih baik daripada tempat asal di tepi jalan di kepala simpang Taman Melo yang nak dirobohkan tu. Jadi saya pesan kepada rakan di luar sana, terutamanya saudari Tio Wei King yang juga rakan parti saya, okey, supaya sekiranya mungkin ada apa-apa isu berkaitan dengan penjaja ini, mohon hubungi saya ataupun YB Teratai. Kita kawan. Kita ahli parti. Sama-sama membantu kami patutnya. Ataupun ada isu-isu lain, tolonglah. Tolonglah kita duduk berbincang. Ini lebih baik lagi. Mungkin yalah, you perlukan sedikit sokongan, publicity untuk career politik you. Tetapi bukan ini caranya. Ada banyak cara lain. Musuh kita di luar sana, musuh kita bukan di sini. Ya saudari, saya ada di sini, boleh hubungi saya bila-bila masa. Kami bersedia untuk memberikan apa-apa saja kerjasama. Tak ada isu. Ya. Okey, itu saja konten saya hari ini. Untuk anda semua di luar, sekiranya konten ini baik dan memberi manfaat serta menyambung kebaikan kepada pihak-pihak lain, share, komen, like dan paling penting subscribe channel YouTube saya Muhammad Samad. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.